يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bab ilmu dan zikir, kelebihan Al-Quran. Hadis ke-8. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minil ladzi yaqra'ul qur'ana mathalul utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul qur'an mathalut tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun wa masalul munafiq allazi yaqra'ul Qur'an masalur raihanah rihuha tayyib wa ta'muha murrun wa masalul munafiq allazi la yaqra'ul Qur'an kamasalil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran ialah seperti buah limau manis, baunya wangi dan rasanya pun sedap. Seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran ialah seumpama buah tamar, walaupun tidak mempunyai bau namun rasanya manis. Seorang munafik yang membaca Al-Quran ialah seumpama bunga raihan yang baunya harum tetapi rasanya pahit. Sementara seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran ialah seumpama buah hanzalah yang tidak mempunyai bau dan rasanya pun pahit. Hadis riwayat Muslim. Keterangan, buah hanzalah ialah sejenis buah yang menyerupai buah tembikai susu yang kelihatan cantik tetapi rasanya sangat pahit. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ilmu dan zikir, kelebihan Al-Quran. Hadis yang ke-8 ni diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari, salah seorang sahabat Nabi yang juga pernah kita sebut, kita ceritakan. Abu Musa Al-Ash'ari ini dia asal orang Yaman. Dia dengar ada Nabi yang diutus di Mekah. Dia datang ke Mekah, bawa kaum kerabat dia puluhan orang untuk beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa zaman di Mekah, masa Nabi berdakwah di Mekah, dan Nabi dia beri arahan kepada Abu Musa ni supaya dia berdakwah kepada kaum dia orang Yaman. Dan disebut Abu Musa Al-Ash'ari ini dia antara orang yang berhijrah dua kali. Satu, hijrah ke Habsyah, itu yang pertama. Kemudian ketika mana Nabi telah berada di Madinah, dia berhijrah pula daripada kampung halaman dia berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. So dua kali dia berhijrah. Dia ni ketika mana Nabi berhijrah ke Madinah umur lebih kurang dalam 20-an. Dia masuk Islam ni ketika umur belasan tahun. Para ulama tarikh menyebutkan dia meninggal sekitar dalam 62-63 hijrah, umur sekitar dalam 80 tahun lebih lah. Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari ni dia suku kaum lah, satu suku kaum Nabi Ash'ari. Dan ada juga riwayat yang menyebutkan bahawa Al-Ash'ari ini diberi nama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia syiar ni dia rasa dia orang Yaman ni, dia ada salah satu kelebihan orang Yaman ni, dia sifat dia lemah lembut, beradab orang Yaman, dan dia sopan santun. Dia hati dia mudah berasa, pandai jaga hati orang. Itu sifat orang Yaman original. Jadi Nabi nisbahkan Abu Musa ni sebagai Al-Ash'ari. Ash'ari itu maksudnya jenis
dia mudah berasa, sopan, santun. Banyaklah kelebihan ni. Kita pernah ceritakan dulu, Nabi pernah minta Abu Musa Asy'ari bacakan ayat Quran. Dan kaum Asy'ari ni dia satu suku kaum yang dia sebutan Quran dia bagus. Nabi suka sebutan lahjah dia. Dan antara para sahabat yang paling sedap suaranya ialah Abu Musa al-Asy'ari. Nabi SAW wafat. Abu Musa Asy'ari ni pernah ditaklifkan oleh Saidina Umar Al-Khattab jadi gubernur dekat Basrah. Dekat Basrah belah Iraq sana. Pernah satu ketika dia menjatuhkan hukum. Dia ada beberapa orang yang tukang jadi hakim yang dikenali, antaranya Abu Musa Asy'ari. Dia pernah jatuhkan hukum terhadap orang minum arak. Kemudian lepas dia kena rotan, bagikan rotan, takzir semua sebab minum arak. Kemudian dia marah dengan orang yang minum arak tu. Dia cukur kepala dia, cukur kepala minum arak tu. Kemudian conteng muka dia dengan warna hitam. Dan dia beritahulah orang Basrah, jangan duduk sama dengan orang yang minum arak ni. Jadi hukum yang dia tetapkan tu, dia yang rotan tu okey, sebab minum arak. Tapi dia cukur rambut, kemudian hitamkan muka, yang bagi orang duduk dia, yang tu tak ada dalam Islam. Yang menyebabkan pada ketika itu Sayyidina Umar Al-Khattab dia memberi amaran kepada Abu Musa al-Asy'ari, orang yang dia geram, dia marah maknanya. Dan Umar Al-Khattab dia membayar pampasan kepada pemuda tersebut. Zaman Osman dia pernah ditaklifkan jadi gubernur dekat Kufah. Dan dia akhirnya dia meninggal dekat Kufah. Banyak jadi tok guru besar Al-Quran dekat Kufah, Abu Musa Al-Asy'ari. Banyak orang-orang Kufah ni dia ambil riwayat bacaan Quran daripada Abu Musa Asy'ari. Dan banyak hadis-hadis berkaitan kelebihan Al-Quran ni diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. So dalam hadis ini dia kata, ni hadis tentang kelebihan Al-Quran. Dan hadis ni Nabi SAW memberi perumpamaan golongan orang mukmin dan juga orang munafik yang membaca Al-Quran dan juga yang tidak membaca Quran. Nabi kata bagi orang yang beriman, kita lah orang yang beriman ni, kalau kita ni baca Quran, kata Nabi SAW, kita ni ibarat al-utrujah. Utrujah tu apa ya? Utrujah tu seperti buah limau yang manis. Bau dia wangi, rasa dia pun sedap. Ni disebut sebagai utrujah, limau. Yang limau manis, bukan limau yang masam tu, dia panggil utrujah. Kemudian kata Nabi, kalau orang beriman yang kedua, kata Nabi, orang beriman juga tetapi dia ni tidak membaca Al-Quran. Dia ni seperti disebut sebagai at-tamrah, buah tamar. Buah tamar ni rihalah, dia tak ada bau, tetapi wa ta'muha hulun, rasa dia manis, rasa dia sedap. Itu dua golongan orang yang beriman, yang membaca Quran dan tidak membaca Quran. Kemudian Nabi memberikan perumpamaan golongan munafik. Golongan munafik ini dia ngaku dia Islam tapi dia munafik. Golongan munafik ini banyak dekat Madinah, ada golongan munafik. Dan golongan munafik ini ada dua. Satu, Nabi sebut golongan munafik yang dia membaca Al-Quran. Golongan munafik ni yang bermuka-muka lah, dia membaca Quran. Nabi kata jenis munafik yang baca Quran ni dia seperti raihanah. Raihanah ni sejenis daun bunga, rihuha tayyib, bau dia wangi. Pokok bunga kan, dia punya bunga dia tu bau dia wangi. Wa ta'muha murrun, tapi rasa dia sangat pahit. Disebut sebagai raihanah. Okey. Kemudian kata Nabi, yang keempat pula golongan munafik. Yang keempat iaitu golongan yang dia tidak membaca Al-Quran. Dahlah munafik, tak baca Quran pula. Maka kata Nabi, kamasalihan hanzalah. Hanzalah ni sebuah buah tu, dia macam tembikai susu. Kalau tuan-tuan search tu, raihanah dia macam tembikai susu, dia warna macam kuning-kuning. Kita panggil melon ke, rock melon, macam tu lah. Tapi dia tak ada besar, dia kecil aja. Disebut laisa laha rihun, bau tak ada. Kemudian wa ta'muha murrun, rasanya pun
pahit. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW nak memberikan galakan kepada kita semua supaya membaca Al-Quran, supaya kita menjadi golongan pertama yang disebut sebagai al-utrujah. Buah limau yang manis. Bukan setakat kita ni jadi orang yang beriman tak baca Quran, rasa je yang manis, tapi dia punya bau dia tak ada. Jadi Nabi nak kita ni jadi golongan yang baunya pun wangi, rasanya pun sedap, al-utrujah, supaya kita rajin membaca Al-Quran. Dan jangan kita ni jadi golongan seperti munafik. Dah kita ni contohnya rajin baca Quran, ada orang Islam yang munafik, bila dia baca Quran dia rasa macam dia best pula kan. Dia duk komen sana komen ni, bacaan dia je yang betul, dia je lah yang hebat, orang lain semua tak kena. Ni golongan golongan yang tak sepatutnya berlaku begitulah. Golongan yang munafik Okey Jadi ada 4 golongan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga kita fahami, kita amal dan kita sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.